Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen esensi. Bekalan gula dalam negara mencukupi dan harga kekal pada kadar ditetapkan. Ia berdasarkan ketetapan sesi libat urus 4 kementerian, diterajui KPDN dan jaminan diberikan pihak pengilang. KPDN menegaskan maklumat tular berhubung kenaikan harga bahan mentah negara dalam masa terdekat juga tidak sahih. Pihak terlibat akan bekerjasama memastikan keterjaminan bekalan selain bertindak awal terhadap kenaikan harga barangan di peringkat global. Peruntukan kerajaan persekutuan berjumlah RM1 bilion bagi tujuan pembekalan air bersih di Kelantan bermula tahun ini. Peruntukan berkenaan akan dilakukan secara tata kelola dan terus, manakala dari segi operasi pula diserahkan kepada Kementerian Kewangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan KPM berharap masalah sekolah di Kelantan yang berdepan masalah bekalan air dapat diselesaikan. Ia boleh dilaksanakan dengan memanfaatkan peruntukan RM1 bilion oleh Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Ia wajar bagi memastikan pelajar di sekolah terlibat mendapat manfaat bekalan air yang mencukupi terutama sepanjang tempoh cuaca panas ini. Sementara itu, KPM masih meneruskan kebenaran khas melibatkan kelonggaran kepada murid dan guru memakai pakaian sukan ketika hadir ke sekolah sepanjang cuaca panas ini. Ia antara usaha bagi memastikan keselesaan mereka sepanjang sesi persekolahan berlangsung. KPM juga menerima nasihat Kementerian Kesihatan serta Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam memastikan perancangan aktiviti pelajar dipantau rapi bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Tiada kompromi, polis akan diminta menjalankan siasatan di sekolah yang didapati berlaku kes buli bagi mengesan sekiranya terdapat kegiatan gangsterisme. Tindakan itu bagi memastikan setiap sekolah tempat yang selamat untuk pelajar menimba ilmu dan tidak mahu sebarang anasir luar yang tidak sepatutnya menyerap masuk ke sekolah. Pegawai Perhubungan Polis juga dimohon kerap melakukan pemantauan rondaan di sekolah yang mempunyai rekod kes buli agar isu berkenaan dapat dibendung. Kerajaan Melaka akan meneruskan konsep Rent to Own (RTO) atau skim sewa beli bagi memastikan rakyat memiliki kediaman sendiri. Setakat ini, konsep itu telah dimanfaat 1,150 penerima, membabitkan 1,100 orang melalui program perumahan rakyat PPR dan 50 penerima rumah sejahtera. RTO dilaksanakan bagi meringankan beban rakyat dan hanya pemohon yang benar-benar layak saja akan menerima manfaat tersebut. Kualiti pengajaran dan pembelajaran di universiti perlu dipertingkatkan agar kaki tangan dan pelajar mempunyai akses cukup kepada sumber pembelajaran terkini. Peningkatan kualiti tersebut penting supaya pelajar disokong untuk memahami kandungan pengajaran dengan baik. Kurikulum juga harus digubal selaras permintaan semasa dan permintaan pemegang taruh dalam konteks bagi meningkatkan modal insan negara. Infrastruktur pembelajaran moden dan berteknologi tinggi juga perlu untuk melatih warganya agar lebih kompetitif di peringkat global. Satu pelan perlindungan kepada golongan yang menggunakan peti suara sebagai sumber pendapatan sedang dirangka. Perbincangan menyeluruh sedang dilakukan Kementerian Sumber Manusia dan beberapa agensi seperti Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH dan Perkeso mengenainya. Suara dianggap instrumen penting bagi golongan pengguna suara profesional seperti penyanyi, penyampai berita, pengacara dan guru. Paras air empangan di Selangor mencapai paras terkawal dan mampu bertahan lebih 5 bulan jika cuaca panas berterusan. Air empangan kolam Off-River Storage ORS, Labu Empangan Kelanggit dan Empangan Sungai Langat juga terkawal dan berada pada paras lebih 90%. Malah negeri itu juga mempunyai lebih 98 tasik sebagai alternatif sumber bekalan air untuk tempoh 2 bulan. Di Negeri Sembilan, tiada gangguan bekalan dan rancangan catuan air oleh kerajaan negeri sepanjang cuaca panas ketika ini. Malah paras air di 7 empangan seluruh negeri itu juga terkawal dan mencukupi. Empangan Talang, Empangan Pedas, Empangan Ulu Sepri mencatatkan kapasiti air 100%, manakala Empangan Sungai Terip mencatatkan kapasiti 95.96%, Empangan Kelinci 94.52%, Empangan Gemenceh 99%,
99.20% dan empangan Teriang merekodkan kapasiti air melebihi 99.24%. Bekalan air bagi memulakan musim baru tanaman padi di Kelantan sepanjang musim kemarau ini mencukupi. Sumber air telah dipertingkat. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada menerusi bekalan pam mundur dan pam mudah alih kepada pesawah serta membina 100 telaga tiup tambahan. Selain dibekal bahan bakar untuk kegunaan jentera, pesawah diminta mengikut jadual peneraman bagi mengelak sebarang masalah. Kes pengasuh taska dipercayai mendera bayi. Suspek akan didakwa esok di Mahkamah Session Johor Bahru mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Perbuatan pengasuh tersebut sebelum ini terbongkar selepas 2 video berdurasi 48 saat dan 39 saat tular di media sosial Isnin lalu. Sabit kesalahan, suspek boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya. Di Pulau Pinang, 4 suspek kes buli seorang pelajar di sebuah sekolah di Butterworth ditahan polis. Kesemua suspek direman 4 hari bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, dibenar ikat jamin memandangkan suspek adalah pelajar sekolah dan masih di bawah umur. Polis juga telah merakam percakapan kesemua suspek berkenaan. Sebelum ini, tular video memaparkan aksi pelajar menumbuk dan menendang seorang pelajar lain di sekolah terbabit. Orang ramai dinasihat waspada dengan tawaran badal atau upah haji agensi pelancongan maupun individu tertentu agar tidak menjadi mangsa penipuan. Upah haji yang ditawarkan sekitar RM1,000 hingga RM3,500 dikatakan terlampau murah berbanding harga permit haji paling rendah sekitar RM4,800. Tabung haji dan anak-anak syarikatnya tidak terlibat dalam sebarang bentuk promosi, penawaran maupun penyediaan perkhidmatan badal haji. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas kereta dinaiki bersama 3 individu lain terbabas ke gaung. Kejadian berlaku di Lebuhraya Bahau Keratung, Bandar 15 Melati, Pahang awal pagi tadi. Mayat bangsa berjaya dikeluarkan pasukan bomba dan diserahkan polis untuk siasatan lanjut. Mayat remaja 13 tahun yang lemas di Sungai Masai, Pasir Gudang semalam ditemukan 7:38 pagi tadi. Mayat Zahir Ajmal Muhammad Idris dijumpai kira-kira 50 meter dari lokasi mangsa lemas. Sebelum itu, mayat mangsa pertama Muhammad Danish Ahmad 11 tahun ditemukan 5:06 pagi, kira-kira 50 meter dari lokasi dia jatuh. Kedua-dua mayat mangsa diserah kepada polis. Sekurang-kurangnya 15 sekolah di ibu negara terjejas ekoran ribut dan hujan lebat semalam. Sekolah berkenaan mengalami kerosakan bumbung, pokok tumbang dan beberapa kerosakan lain. Guru dan pelajar pula dinasihat tidak memasuki kawasan terjejas sehingga lokasi berkenaan disahkan selamat. Ketika ini, JKR Kuala Lumpur sedang menjalankan simakan dan siasatan di lokasi terlibat bagi tujuan baik pulih dan penyelarasan kawalan keselamatan. 2 lelaki warga Myanmar ditahan dalam operasi serkap di hutan di sepadan Malaysia, Thailand semalam. Tangkapan hasil maklumat awam mengenai tindakan parti berkenaan memasuki negara menggunakan laluan haram. Turut dirampas 2 telefon bimbit dengan anggaran nilai RM500. Kedua-dua parti terbabit diserahkan kepada Balai Polis Kuala Nerang. Pendaki solo Ravi Chandran Tarumalingam berjaya menawan gunung tertinggi dunia Everest buat kali keempat dalam ekspedisi Himalaya Sports Everest Lhotse 2023 17 Mei lalu. Namun, cubaannya menjadi pendaki pertama negara menawan puncak Lhotse tidak kesampaian. Ia berikutan serangan radang dingin yang dialaminya ketika hanya 200 meter untuk sampai ke puncak keempat tertinggi dunia itu. Ravi kini menjalani rawatan di Kathmandu, Nepal dan dijangka pulang ke tanah air pukul 9 pagi esok waktu Malaysia. Selangor melancarkan bas Hop On, Hop Off atau bas HoHo pertama hari ini. Ia diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong khususnya sekitar daerah Sepang. Pelancong boleh merancang perjalanan dan mengunjungi lokasi menarik dengan menikmati keindahan produk pelancongan Selangor. Tiket boleh dibeli melalui aplikasi Go Selangor atau kios yang bertempat di hotel dan lapangan terbang.
Malaysia mengutuk pencerobohan terbaru ke atas Masjid Al-Aqsa oleh rejim Israel pada 18 Mei. Pencerobohan yang dirancang ke tapak suci umat Islam dan perakan bendera di Kota Lama Baitul Maqdis memburukkan lagi keadaan. Ia merupakan provokasi dan pencabulan terang-terangan terhadap kesucian tapak suci yang dihormati. Masyarakat antarabangsa tidak sepatutnya menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dasar apartheid yang berterusan oleh rejim Israel di wilayah Palestin. Pemimpin kumpulan 7 G7 bersetuju dengan inisiatif baharu menentang paksaan ekonomi. Tindakan bagi memastikan mana-mana pelaku yang cuba menggunakan kebergantungan ekonomi sebagai senjata juga diambil. Amaran awal dan perkongsian maklumat pantas mengenai paksaan ekonomi akan digunakan menerusi pertemuan dan rundingan berkala. Pemimpin G7 juga mempererat kerjasama bagi memperkukuh rantaian bekalan dan menggesa peranan lebih besar negara berpendapatan rendah dalam menggalakkan daya tahan ekonomi. Bomba berhempas pulas memadam kebakaran di barat Sepanyol yang memusnahkan 8,000 hektar kawasan hutan bersebelahan sepadan Portugal. Lebih 600 penduduk di kawasan hutan La Hudes dan Sierra de Gata dipindahkan kru kecemasan susulan angin kuat menyukarkan usaha pemadaman api. Pemindahan melibatkan penduduk 3 kampung iaitu Cadalso, Des Cargamaria dan Robedio di Gata. Lebih 260 anggota bomba dan 165 anggota tentera berusaha memadamkan kebakaran. Kira-kira 2,700 anggota bomba Kanada dan Amerika Syarikat serta tentera Kanada berusaha memadam 94 kebakaran hutan aktif pada Jumaat. Keadaan cuaca yang menggalak api merebak menyukarkan kerja pemadaman api di hutan sekitar Alberta, Kanada. Pihak berkuasa memberi amaran lebih banyak kebakaran hutan akan merebak pada hari-hari akan datang susulan keadaan cuaca panas dan kering, sementara kira-kira 10,000 penduduk gagal pulang ke kediaman masing-masing akibat kebakaran tersebut. Puluhan ribu sertai protes anti keganasan di ibu negara Belgrade, Serbia susulan kejadian tembakan rambang yang membunuh 18 mangsa baru-baru ini. Demonstrasi bergerak di jalanan menggesa kepimpinan negara meletak jawatan dan mendesak kerajaan menarik balik lesen saluran TV yang mempromosikan kandungan keganasan. Protes juga mahukan larangan penerbitan dikenakan terhadap akhbar pro-kerajaan yang mencetuskan ketegangan dengan menyasarkan penentang politik. Tunjuk perasaan juga menggesa Menteri Dalam Negeri dan Ketua Perkhidmatan Risikan meletak jawatan. Di Hungary, demonstrasi membantah undang-undang baharu yang menghapuskan status penjawat awam guru tegang akibat pergelutan antara penunjuk perasaan dan polis. Protes di hadapan ibu pejabat parti pemerintah diadakan selepas undang-undang baharu itu dianggap usaha halus menghukum guru dan menambah tugas golongan itu. Lebih 5,000 guru menyuarakan hasrat menamatkan profesi mereka sekiranya keadaan mendesak selepas undang-undang dikuatkuasakan. Lebih separuh daripada tasik dan takungan air terbesar di dunia semakin kering. Kajian Universiti Colorado Boulder, Amerika Syarikat mendapati ia secara langsung mencetuskan risiko keselamatan bekalan air pada masa depan. Situasi itu memberi kesan kepada 25% penduduk dunia yang tinggal di persekitaran kawasan tasik dengan kira-kira 2 bilion individu akan terjejas. Perubahan iklim dan penggunaan air tidak mampan menjadi punca utama masalah berkenaan. Industri otomotif berkembang pesat terutamanya dari segi pembaharan teknologi kenderaan elektrik EV. Sektor EV dijangka mampu merancakkan lagi ekosistem dalam industri otomotif negara sekaligus mencipta impak peluang kerja, pembangunan tenaga mahir dan peluang perniagaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Felcra sedang mengenal pasti kawasan berpotensi untuk perusahaan agro makanan. Ia bagi membolehkan Felcra terlibat dalam membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meningkatkan pengeluaran makanan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap import bekalan seperti beras, daging, ayam dan telur. Felcra ketika ini memiliki 3,000 hektar estet padi di Perak dan kira-kira 18,000 hektar kawasan di Sarawak dan Sabah telah dikenal pasti untuk dijadikan estet padi.
Agrobank memperuntuk RM240,000 bagi menjayakan program Rakan Tani Muda yang menyasarkan golongan pelajar. 80 buah sekolah terlibat menerima dana RM3,000 setiap satu untuk menjayakan program pendidikan berasaskan pertanian. Inisiatif ini berperanan membina keupayaan generasi muda berdepan cabaran industri agro dan keterjaminan makanan. Ia juga sejajar Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Saudara pemerintah itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahrul Sarafuddin dan Dia Nawai untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.